Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan kerelevanan tesis kontraktual standardization of work pada era pandemi COVID-19, khususnya pada yang bekerja sendiri di negeri Sabah. Masuk kepada latar belakang, semasa penularan wabah COVID-19 ini, corak pekerjaan di negeri Sabah berubah. Dan dapat dilihat pelbagai variasi, contohnya kerja dari rumah ataupun di premis-premis yang mereka ada, ataupun mereka hanya bekerja secara bebas. Dan dalam situasi ini pekerja yang bekerja sebagai non standard nih, mereka bebas memilih waktu kerja mereka karena mereka tidak ada ketetapan untuk masuk kerja dan keluar kerja pada jam-jam yang ditetapkan. Lepas itu mereka nih pula, bagi yang bekerja sendiri nih, pendapatan mereka tidak menentu. Hasil ini disebabkan oleh bagaimana kemampuan mereka bekerja dalam masa sehari. Baiklah, masuk pada permasalahan kajian. Permasalahan kajian ini berkaitan dengan tajuk, terutama sekali berkaitan dengan tajuk lah, yaitu kerelevanan tesis contractual standardization of work. Dan kemudian masuk bahagian persoalan kajian. Persoalan kajian di sini ada dua, yaitu apakah jenis contractual standardization of work yang menjadi ataupun yang wujud di negeri Sabah semasa pelaksanaan PKP. Dan yang kedua, apakah ada regulasi dan rundingan yang diamalkan dalam contractual standardization of work ini. Lepas itu masuk bahagian objektif. Objektifnya di sini hanya untuk mengenal pasti jenis contractual standardization of work yang wujud di negeri Sabah, dan juga mengenal pasti regulasi dan rundingan yang diamalkan dalam contractual standardization of work ini. Baiklah, masuk pada kepentingan kajian. Kajian ini penting untuk kita mengetahui sama ada masih relevan ke contractual standardization of work yang wujud di negeri Sabah ini, dan juga untuk dijadikan sumber rujukan panduan kepada pengkaji-pengkaji masa hadapan. Baiklah, skop kajian ini hanya tertumpu kepada skop kajian pula. Untuk kajian ini hanya untuk mengetahui ataupun hanya tertumpu kepada contractual standardization of work, khususnya kepada yang bekerja sendiri di negeri Sabah semasa era COVID-19. Dan juga masuk kepada definisi operasi, kemana definisi operasi ini hanya untuk mengkaji, hanya untuk membantu pengkaji, lebih membantu pengkaji untuk menentukan istilah yang digunakan dalam kajian ini. Dan juga istilah ini pula akan membantu pengkaji untuk agar pengkaji tidak keliru ataupun agar pengkaji tidak tersasar daripada kajian yang hendak dilakukan. Oke, baiklah. Seterusnya masuk pada bahagian sorotan literatur. Sorotan literatur ini sebenarnya hanya berdasarkan kepada kajian-kajian yang lepas yang bertujuan untuk memudahkan pengkaji memahami berkaitan dengan tajuk kajian yang hendak dijalankan. Dalam sorotan ini ada beberapa lagi sub topik yang kecil akan dijelaskan, diterangkan, seperti konsep contractual standardization, konsep pekerjaan sendiri, konsep regulasi dan juga rundingan, teori-teori yang berkaitan yang digunakan dalam kajian ini, dan juga kerangka kajian. Baiklah, untuk konsep contractual standardization ini, ya, menurut Edgel dan juga Grante 2019, kerja sendiri ini melambangkan contractual standardization yang merupakan antonim kepada pekerja sendiri. Bahagian konsep pekerjaan sendiri ini pula
menurut kenyataan yang diambil daripada kamus Cambridge, tidak, yang mana konsep pekerjaan sendiri ini bermaksud seorang individu itu tidak bekerja untuk majikan ataupun tidak bekerja untuk mana-mana syarikat, yang mana mereka hanya bekerja untuk diri mereka sendiri saja. Seterusnya berkaitan dengan teori yang digunakan dalam kajian ini, yang mana Wan Sabri, Wan Husin 2004 menggunakan teori Y, meskipun teori Y ini tidak terlalu sama dengan constructual standardization ini, namun ianya hampir sama dan sesuai digunakan dalam kajian ini, yang mana Wan Sabri, Wan Husin ini menyatakan bahwa kerja adalah kudrat seseorang manusia yang menjadi kegiatan harian ataupun aktiviti harian yang dilakukan oleh manusia ataupun tiap-tiap individu itu sendiri, yang mana ayat ini yang diambil daripada teori Y yang digunakan oleh Wan Sabri, Wan Husin. Baiklah, masuk bahagian kerangka kajian pula. Kerangka kajian ini yang hanya menerangkan berkaitan dengan dua bahagian, yaitu menerangkan berkaitan dengan kepuasan kerja dan juga menerangkan bahagian kesehatan situasi bekerja untuk mereka yang bekerja sendiri. Baiklah, seterusnya pula berkaitan dengan metodologi kajian. Metodologi kajian ini sebenarnya hanya menerangkan berkaitan dengan kaidah ataupun cara pengkaji untuk menjalankan kajian yang dilakukan. Dalam metodologi kajian ini ada juga subtopik yang kecil-kecil seperti reka bentuk kajian, lokasi kajian, persampaian dan responden kajian, dan juga yang akhir sekali yaitu instrumen kajian. Masuk pada reka bentuk kajian ini. Dalam reka bentuk kajian ini, pengkaji menggunakan kaidah kuantitatif, yang mana soal selidik menggunakan kaidah soal selidik sebagai alat utama dalam pengumpulan data responden. Dalam soal selidik tersebut yang diedarkan melalui Google Form, melalui aplikasi WhatsApp, ada 3 pecahan ataupun 3 bahagian A, B, C. Bahagian A itu pengkaji hanya mengajukan soalan berkaitan dengan data demografi responden. Yang kedua, pengkaji meminta untuk responden mengenal pasti berkaitan dengan conceptual standardization of work. Dan juga bahagian ketiga, mengenal pasti deregulasi dan rundingan yang diamalkan. Soalan ini hanya diajukan kepada mereka yang bekerja sendiri di negeri Sabah saja. Baiklah, lokasi kajian sudah tentu hanya dijalankan di negeri Sabah, khususnya mengikut ataupun hanya berpandukan kepada tajuk yang diberikan. Bagian persempelan dan responden kajian, yang mana di sini kita boleh tahu yang mana pekerja yang bekerja sendiri ini hanya tertumpu kepada pekerja yang bekerja sendiri, dan juga tidak menerima gaji dari mana-mana pihak, tidak menerima gaji dari majikan ataupun sebagainya. Dan juga yang akhir sekali bahagian instrumen kajian. Instrumen kajian nih yang seperti saya katakan tadi hanya menggunakan borang soal selidik melalui Google Form. Oke, baiklah, terima kasih. Itu saja dari saya. Seterusnya saya akan menyambung kepada segmen dapatan kajian, di mana pada segmen ini akan memberi fokus terhadap huraian ataupun perbincangan yang dibuat secara terperinci mengenai dapatan kajian. Data yang kami peroleh melalui satu sumber saja, yaitu melalui borang soal selidik yang dimana kami menggunakan Google Form, dan pada segmen ini dibagikan kepada 3, yaitu bagian A, demografi responden, bagian B, objektif
kajian kami yang pertama, dan juga bahagian C objektif kami yang kedua. Dan seramai 10 orang responden yang terlibat dalam kajian ini, dan data-data yang kami peroleh daripada Google Form ini dianalisis secara manual. Yang pertama adalah latar belakang demografi responden, di mana dapat kajian daripada aspek latar belakang responden meliputi jantina, umur ataupun status tahap pendidikan, dan juga jenis pekerjaan. Jadi dapatan daripada responden ini kami memperoleh daripada 10 orang responden, separuh daripada bilangan tersebut adalah perempuan dan separuh lagi adalah lelaki. Seterusnya kita pergi ke umur responden, di mana kita boleh lihat umur daripada 10 orang responden ini berada dalam lingkungan 23 tahun hingga ke 50 tahun, dan status juga status responden ada yang berkawin, yaitu sebanyak 5 orang responden, 50% telah berkawin, dan 40% daripada bilangan tersebut adalah bujang, dan terdapat 1 orang yang hanya menjawab perempuan. Menarik. Dan tahap pendidikannya ialah ada 1 orang daripada 10 orang responden ini pengajian tinggi awam ijazah, ada yang SPM, STPM, ada juga degree dan juga SRP, yaitu 2 orang saja. Seterusnya pada bahagian B soalan tersebut kami mengenal pasti jenis contractual destandardization of work yang wujud dalam konteks PKP COVID-19 di Sabah, di mana pengkaji kami telah mengkaji jenis contractual destandardization of work yang wujud dalam konteks PKP COVID-19 di Sabah. Antaranya adalah runner, jurusolek, peniaga atas talian, peniaga kedai runcit, dan juga tukang jahit. Daripada 5 jenis contractual standardization ini, 2 orang responden merupakan runner, 3 orang juru solek, 2 orang peniaga dalam talian, dan juga 2 orang lagi adalah peniaga pekedai runcit, dan 1 orang lagi tersebut adalah tukang jahit, di mana pekerjaan ini tidak mempunyai kontrak kerja, di mana sekaligus ya sesuai dengan limitasi kajian. Di bagian B ini juga kita ajukan beberapa soalan kepada responden, seperti adakah responden terkesan dengan PKP akibat krisis pandemik COVID-19 ini. Soalan-soalan begitu dinyatakan dalam bahagian B ini. Seterusnya dalam bagian C soalan pula berkenaan dengan deregulasi dan juga rundingan individu yang diamalkan dalam contractual standardization of work ini. Daripada dapatan yang kami dapat ini, seterusnya dibincangkan dalam segmen perbincangan, di mana dalam segmen ini kita akan membincangkan mengenai dapatan yang diperoleh secara menyeluruh daripada soalan-soalan yang telah kita ajukan kepada responden. Dan pada objektif pertama kita, yaitu mengenal pasti jenis contractual destandardization of work yang wujud dalam konteks PKP COVID-19 di Sabah, terdapat 5 jenis kontraktual, yaitu runner, juru solek, peniaga atas talian, peniaga kedai, dan juga tukang jahit. Jadi kita lihat semua jenis contractual standardization ini adalah self-employed ataupun bekerja sendiri, di mana ia tidak perlu kontrak sesebuah pekerjaan. Dalam dapatan ini kami peroleh hasil daripada soal selidik terhadap self-employed ini, bekerja sendiri ini, dan daripada 10 orang itu terdapat 2 orang runner seperti yang dinyatakan tadi, 3 orang juru solek, 2 orang peniaga atas talian, dan juga 2 pekedai runcit dan 1 tukang jahit. 5 daripada 10 responden ini mengatakan mereka terkesan dengan PKP. PKP akibat krisis pandemik COVID-19, di mana ia bermakna separuh daripada responden tersebut merasa terkesan, di mana
responden kehilangan pendapatan ataupun kerana permintaan pelanggan terhadap perkhidmatan mereka agak kurang akibat pelaksanaan PKP. Dan jika dilihat daripada sudut yang lebih besar, ini juga bermaksud kebanyakan pekerja sendiri, khususnya di Sabah, mengalami waktu-waktu yang sukar semasa pandemik ini disebabkan pendapatan mereka terjejas. Jika kita lihat daripada hasil soal selidik, di mana 5 daripada responden mengatakan mereka melakukan pekerjaan sendiri, ekoran mereka tiada duit simpanan ataupun untuk menambah pendapatan, di mana juga boleh menjana pendapatan semasa PKP. Terdapat pekerja seni yang perlu bekerja lebih masa untuk mendapatkan pendapatan yang lebih, dan pada masa yang sama mereka bekerja dalam waktu yang singkat, kerana itu adalah salah satu daripada SOP yang perlu dipatuhi. Seterusnya, objektif kami yang kedua ialah dalam mengenal pasti deregulasi ataupun rundingan individu yang diamalkan oleh Contractual Standardization of Work tersebut. Dan dalam kajian ini terdapat kerelevanan tesis Contractual Standardization of Work ini di antara deregulasi dan rundingan individu dalam senario bekerja sendiri di Sabah. Maksudnya itu adalah dapatan yang kami peroleh daripada melakukan kajian ini. Berdasarkan hasil kajian yang kami peroleh, kami mendapati bahawa deregulasi yang diamalkan dalam Contractual Standardization of Work ini dalam pekerjaan menunjukkan bahawa bekerja sendiri ini dapat menjamin keselamatan semasa bekerja melalui pengikutan SOP yang telah ditetapkan oleh KKM, dan juga polisi perniagaan di mana ia berdasarkan syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh syarikat, serta mereka perlu ikut peraturan ini secara jujur dan juga amanah dalam melakukan kerja. Selain itu, tesis kerelevanan tesis Contractual Standardization of Work ini yang diamalkan oleh pekerja sendiri juga banyak mempengaruhi melalui rundingan individu, di mana hasil kajian kami menunjukkan bahawa rundingan individu itu telah dijalankan, dan antara mereka yang bekerja sendiri ini dengan pelanggan, mereka sepertinya mereka berunding dengan mengenai harga pakaian dan tarikh pengambilan. Pelanggan boleh berhutang barang. Di sini kadar upah, pelanggan tidak boleh membatalkan pesanan selepas mengesahkannya. Stop rundingan masa dan harga. Di sini kita dapat lihat ciri-ciri ini adalah seperti untuk memudahkan mereka dan juga memudahkan mereka untuk mencari penambahan pendapatan itu semasa PKP ini. Dan jenis pekerjaan sendiri yang memerlukan rundingan individu ini melibatkan pekerja rana, iaitu pengantar makanan, iaitu salah satu daripada responden kita, atas talian di mana ia memerlukan lesen kendaraan motor ataupun motor untuk bergerak ke tempat pelanggan. Dan kajian menunjukkan rundingan secara individu ini telah memberikan kepuasan hati kepada pekerja yang bekerja sendiri, di mana mereka mendapat layanan yang baik terhadap pelanggan yang tetaplah. Dan kita terus kepada rumusan, di mana dalam segmen ini kita akan merumus apa yang dapatan kajian kami jalankan ini. Dan hasil yang kajian yang kami jalankan ini berkaitan dengan Contractual Standardization of Work di Sabah, dan di mana ia telah membuktikan bahawa kegiatan bekerja sendiri ini memang sememangnya terbentuk daripada keinginan seorang individu untuk bekerja sendiri, walaupun realitinya terdapat cabaran ataupun kelebihan dalam bekerja sendiri itu. Dan dapatan seterusnya bagi rumusan adalah terdapat deregulasi antara dengan individu yang diamalkan dalam Contractual Standardization of Work, di mana kita dapat lihat ia masih juga relevan.
Dan cadangan kajian yang untuk pekaji masa hadapan adalah kajian seperti ini boleh lagi dikaji melalui skop yang lebih luas, mungkin di luar daripada Sabah, mungkin di luar daripada negara, karena konteks kajian kami hanyalah di Sabah sahaja dan sampel kami juga adalah tidak begitu banyak. Dan sebagai penutup, daripada kajian yang kami jalankan menggunakan Google Form ini, mendapati bahwa terdapat beberapa jenis pekerja daripada contractual standardization of work ini, yaitu 5 seperti yang saya sebutkan tadi. Dan kenyataan kajian ini dilakukan pada pandemik COVID-19 ini dilihat sedikit sebanyak memberi pengaruh terhadap dapatan kajian ini. Daripada kedua objektif tersebut yang kami kaji dalam kajian ini, didapati bahwa bekerja sendiri itu mempunyai banyak kelebihannya tersini, seperti mengatur pekerjaan sendiri, mengatur masa, boleh masa yang lebih fleksibel, mereka menerima keuntungan dari segi itu. Dan namun tidak dapat dinafikan juga terdapat kekurangan yang berlaku, seperti wujudnya pendapatan yang tidak tetap dalam mencari modal lain dan juga sebagainya. Jadi itu saja daripada kumpulan kami di mana kami melakukan kajian terhadap kerelevanan tesis contractual standardization of work. Sekian. Terima kasih kerana menonton.